Yang ketiga, pendekatan dakwah Nabi selalu disulami dengan kelembutan dan kasih sayang, tuan-tuan. Pendekatan dakwah Nabi memang lembut, penuh kasih sayang. Cara Nabi berdakwah tu, kita ambil contoh mudahlah. Dalam hadis Anas bin Malik, ini hadis masyhur, kita pun tahu kisah Arab Badui yang kencing dalam masjid tu. Satu ketika Rasulullah bersama dengan sahabat dalam masjid, mari masuk seorang Arab Badui yang dia ni kencing di salah satu sudut ataupun sisi masjid. Relax je masuk masjid, kencing. Sahabat-sahabat lain membara dah. Sahabat-sahabat lain memang kira nak taji, nak luku lah kawan ni. Tapi Nabi halang. Nabi kata jangan, biarkan dia selesaikan hajat dia dulu. Tengok adab. Kalaulah kata sahabat pergi sergah kawan tu tengah syok kencing, apa jadi? Sekurang-kurang dua lah, kita tak reti mana ni, dua-dua. Satu bersembuk air kencing kan, hak patut dia tuju pada satu tempat, kena tu kena tempat lain. Satu lagi mungkin boleh merosakkan sistem dia tu. Orang terkejut, sistem dia panggil terencak. Bukan terencak tu maksudnya jadi macam bahaya, tuan-tuan. Kencing ni bukan kata dia lah. Kalau kita duduk tengah syok kencing atau berak, kita kata kan, orang dulu-dulu kan bukan ada tandas mana pun, kadang-kadang ada semok je. Bukan orang sergah pun, durian luruh je. Bukan orang api senyap-senyap, buat macam tu lagi. Duduk tengah malam-malam tu tiba-tiba durian luruh. Tengok tak reaksi orang tu macam mana. Kadang-kadang jadi macam terbantuk tak, jadi macam tak selesa. Apatah lagi orang pergi senyap-senyap belakang sergah, lagi dah terkejut. Berak di sini rupanya selama ni. Tengok pengajaran Nabi. Tengok lepas pada tu, bila dia masuk balik dalam Masjid Nabawi, siapa yang ada dalam ingatan dia? Seorang sahabat pun tak ada dalam kepala dia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang lain menunjukkan amarah dan kemarahan dia, seorang individu ni saja yang menunjukkan kemuliaan dan kebaikan dia padaku. Dia ingat Nabi, dia masuk Islam lepas tu atas adab yang Rasulullah tunjukkan pada dia. Yang Nabi minta, tak payah pun, biarlah dia kencing tu kencing dah, tak boleh nak buat apa. Ambil air, renjis-renjis dan sucikan. Dalam Bukhari sebut hadis 221, dalam Muslim hadis 284. Tuan-tuan boleh tengok hadis tentang bab ni, mulianya Nabi. Banyak lagi bab Nabi ni berlemah lembut. Ada satu ketika unta, nak cakap Nabi ni bukan rahmat dia pada apa? Pada manusia saja. Nabi lalu di satu tempat, Nabi tengok ada unta menangis, keluar air mata dari mata unta ni. Nabi pi tanya dia, pasal apa kamu macam ni? Unta tu bercakap, tuan-tuan, sebelum ni aku digunakan oleh tuan aku ketika dia kuat lah, ketika dia sihat. Jadi tuan aku guna, dia bagi aku makan sesuai dengan pekerjaan yang aku buat. Maksudnya sebab aku ni kerja kuat, kerja banyak, makanan dia bagi pun banyak. Tapi bila aku ni dah berumur, dah tua, tak digunakan mana, sepatutnya dia bagi makan tu sama. Tapi sebab aku tak diguna mana, dia cara dia bagi makan pun macam hak tak guna lah. Dia bagi makan pun cara yang tak guna punya tuan. Nabi panggil, siapa ni yang punya unta ni? Rupanya salah seorang sahabat beliau je. Lalu Nabi bagi nasihat, bukan sahaja kita ni perlu berbelas kasihan sesama manusia, tapi perlu ada belas kasihan, ihsan sesama binatang. Binatang pun nak diperlakukan sama seperti kita. Ada tempat khas untuk dia, contoh kandang. Lepas tu jaga makan minum dia. Sama juga kita lapak, dia pun lapak. Kita dahaga, dia pun dahaga. Ni bela haiwan pandai, tapi bagi makan tak pandai. Kadang-kadang bagi makan ikut suka je. Kita makan KFC, kawan tu tulang ikan je tak? Sekali-sekala kucing kata bagilah ke KFC, hang pula melantak tulang hitam. Tapi kucing apa pun, dia makan tulang tak lekat kan? Kita je makan tulang ikan lekat. Kucing tak pernah lekat. Dia mungkin lekat tapi sekejap je, sikit lepas. Itulah kehebatan
Kehebatan haiwan yang bernama kucing. Okey. Dalam Al-Quran juga bukan hanya kisah Nabi Muhammad semata-mata, tetapi Allah mengajar Nabi Muhammad melalui kisah Nabi sebelum tu. Nabi apa? Nabi Musa. Kan dalam surah Toha ayat 43, ayat 44, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa dan Harun? Izhaba, pergilah kamu berdua ila Fir'aun innahu tagha. Kamu berdua, Musa dengan Harun. Apa hubungan Musa dengan Harun? Adik-beradik. Musa adik, Harun tu abang. Musa ni dia ada sedikit kekurangan sebab lidah dia tu jadi macam gagap sikit, tak lancar lah, senang. Bicara dia tak fasih. Jadi Allah bantukan Nabi Musa dengan abang dia Harun yang fasih dan lancar perkataan dia. Jadi di sini menunjukkan kepada kita dua regu ni penting. Kadang-kadang hak Musa ada tu mungkin maklumat banyak, ilmu banyak. Jadi ilmu yang kita sampaikan boleh jadi ada bermasalah, ada kekurangan, ada ketempangan kalau kelancaran tu kita tak ada. Maksudnya kalaulah kerana benda tu, sepatutnya kita boleh bayang tak kenapa Nabi Harun diperlukan dari sudut ini. Kalaulah kerana kalau gagap pun tak apa, hak ni pun tak apa. Jadi Harun seolah-olah kita ketepikan. Musa pi dalam keadaan kekurangan tadi. Benda yang dia nak cakap depan Firaun ada, maklumat ada, ilmu ada, tapi sebab benda ni mungkin boleh terbantu. Kita nak cakap huruf lain, jadi tersebut huruf lain. Kita nak bunyikan vokal tu lain, dia pi lain. Kita intonasi lain, dia jadi intonasi lain sebab kekurangan pada lidah. Dan mungkin kita akan dipersendakan. Tambah-tambah kalau api tu bukan kata orang nak dengar, orang gelak awal lagi. Ilmu dia ada mungkin, tapi sebab mungkin kita kata apa sini? Orang Penang panggil apa? Orang Penang pula. Sengau, ada sengau-sengau tu kan. Ada sengau-sengau tu menyebabkan orang persenda. Jadi hak lain tolong bantu. Di sini dua kita perlukan. Ilmu yang ada, kelancaran dan kefasihan dalam bicara agar mudah dakwah diterima. Jadi pilah dua orang ni. Sebab apa pi? Allah pesan apa? Faqula lahu qaulan layyinan. Sebutkanlah di depan Fir'aun qaulan layyinan, dengan perkataan-perkataan yang lunak, perkataan-perkataan yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia akan ingat, sedar keberadaan diri dia sebagai hamba di sisi Allah, sekurang-kurang dia takut akan azab dan ancaman akibat kekufuran dia. Tapi hak perintah awal qaulan layyinan. Sebab Fir'aun watak kerah, watak bengih, watak sombong. Tiba-tiba kita nak pi kerah juga, biasa jadi ke tak jadi? Kerah lawan dengan kerah. Kawan ni, oi celaka. Kawan ni, oi anjing. Tak jadi. Hak ni celaka, hak ni anjing, hak ni apa, kita pun ya relax. Biasanya akan ni jadi relax juga. Tapi kalau hak ni kerah, hak ni banking, payah nak jadi. Jadi sifat dia tu guna perkataan yang baik. Mudah-mudahan dia ingat, atau mudah-mudahan dia takut, sedar diri dia di sisi Tuhan sebagai hamba. Biasanya kalau orang jenis bergaduh ni tuan-tuan, orang bergaduh ni dia guna suara kuat ke suara lembut? Orang tengah bergaduh, dua orang nak bergaduh ni, sebelum betul-betul bergaduh tu, dia duk saling marah-memarahi ni, suara kuat ke suara pelan? Baik, biasa akan guna suara kuat. Padahal duduk depan dia je, tak payahlah kuat-kuat. Kurang-kurang duduk depan ni, mari kita bergaduh. Hang ni nak memang nak kena kat aku ni, aku nak bagi penumbuk. Suara dia tak macam tu. Walaupun dia duduk depan, tapi pasal apa? Padahal kawan tu bukan tak dengar pun, duduk depan dia. Kenapa ini terjadi tuan-tuan? Kenapa orang yang saling bergaduh perlu suara yang kuat? Kerana zahir fizikal jasmani yang duduk dekat, tetapi hati dua orang ni, seorang di timur, seorang di barat. Hati dua-dua ni tak ada duduk depan tu. Tubuh saja, kemarahan saja duduk depan, hati hak duduk ke laut, hak ke laut.
Jadi sebab jauhnya hati ni perlu suara yang kuat. Oh. Tapi bagi orang yang dipenuhi kasih sayang, seorang kekasih dengan kekasih, dia bercakap wow juga lah bila dia duduk dekat. Seorang kekasih sama-sama macam tadi dekat, tapi bila hati itu dekat, perkataan dia macam mana? Sayang, I love you, slow je. Sebab hati ni dekat dah. Duduk sebut perlahan pun I love you tu dengar. Tak pernah kita dengar orang bercinta satu restoran dengar kan? Kecuali cerita Hindustan je, I love you. Lepas tu marilah penari, tak tahu dari mana penari tiba-tiba. Celah bukit pun penari datang, atas gerabak kereta api pun penari boleh datang. Satu keunikan filem Hindustan. Dia punya karamah penyanyi tu tinggi. Dia boleh datang tiba-tiba. Tak, bukan nak cakap apa tu. Kalau hak jenis hati lagi dekat, tak perlu perkataan. Duduk depan dua orang, senyum lagu tu pun kawan tu tahu dah. Tak guna perkataan pun, senyum. Kawan tu pun senyum. Hati dekat. Tapi dah hati jauh, wah, tak berhenti. Kawan duduk depan tu je. Boleh faham?